Dulu saya belajar, ada seorang guru saya lah, Allahyarham, dia dah meninggal. Lepas tu dia cakap, dia orang geng-geng pondok lah. Dia berpendapat, dia cakap hujah dia tidak percaya bahawasanya orang naik ke bulan tu, semua tu adalah kerana macam mana dia nak melepasi Allah cakap langit ketujuh tu. Itu hujah dia tu, langit ketujuh yang Allah cakap langit ketujuh tu kan. So dia kata bulan tu kat langit ke berapa? Dia persoalkan macam tu. Jadi mustahil manusia boleh melepasi langit pertama pun, dia kata macam tu. Lepas tu dia cakap dia tak percayalah. Jadi dia kata gas-gas kita kentut ni semua, gas-gas tu semua pergi ke mana? Dia cakap dia faham macam tu lah, dia orang tua kan. Dia faham macam tu. Jadi saya dengar itu saya tak setuju, tapi saya macam diamkan je lah kan. Itu satu. Boleh saya tanya 3 soalan? Sekejap Okey, satu. Saya respon dulu. Sebab tu kadang-kadang belajar sains asas ni wajib sebenarnya. Bahkan boleh jadi fardu ain. Kalau kerana bukan tu awak boleh menafikan Quran, awak boleh salah faham Quran, awak kena belajar. Macam bumi ni bulat ke tak bulat? Kan? Ada siap kata kafir siapa yang kata bumi ni bulat. Ush. Ada terakam. Ada terakam dalam video. Siapa yang kata bumi ni bulat, dia kufur. Sebab menyanggah apa yang ada dalam Quran dan Sunnah. Orang macam ni wajib bagi dia belajar sains. Fardu ain bagi dia belajar sains. Sebab kerana kejahilan dia itu, dia telah mengkufurkan orang lain. Jangan main-main sains ni awak je ingat, alah ada time free boleh belajar lah. Kalau tak ada tak payah. Kena belajar benda-benda asas tentang bumi kita ni. Tentang diri kita ni. Yes. Tak belajar sains tu yang merepek je kerja. Okey, saya merempit sikit. Okey. Dah game merempit mengamuk okay, kita. Saya nak tanya pasal apa ni? Ayat Al-Quran pasal bumi kan. Ya, terbentang. Yang saya menarik ialah sebab ayat ni pada zaman Rasulullah, nah benda tu simple. Tapi pada zaman kita dia dah tak berapa simple. Jadi ayat ni sebenarnya kita nak kategori mana? Mutasyabihat ke muhkamat? Ayat tentang apa? Ayat pasal bumi terbentang. Tak. Sebab pada zaman Nabi, Ayat bumi terbentang ke tak terbentang itu soalan nombor 2. Tak, Soal pertama, soal fakta. Bumi ini mendatar ke tak mendatar? tak, ayat ni muhkamat ke mutasyabihat? Yelah, saya nak jawab soalan tu. Maksud saya adalah, first kita akan tahu, bumi ini mendatar ke tak mendatar? Secara pasti. Secara pasti dia tidak mendatar. Dia bulat. Betul tak? Itu kena clear dulu. Sebab ada orang dia kata, kerana ayat itu tidak muhkamah, maka bumi ni bulat pun tidak muhkamah. Sebab tu saya jawab dengan ini dulu. Saya harap awak faham kenapa saya mulakan dengan ini dulu. Sekarang ni baru saya jawab soalan awak. Okay, tak apa. Awak tak faham 40 tak ada masalah. Sekarang ni baru saya jawab. Soalan dia tu konteks masa. Ya. Itu zaman tu kan. Saya tak tahu sahabat-sahabat Nabi semua faham bumi ni bulat ke tidak daripada ayat tersebut. Ada ayat sahabat pun tak faham. Ada bukti. Sayyidina Abu Bakar pernah ditanya, wa fakihatan wa abba. Apa makna abba ni? Apa jawab Abu Bakar As-Siddiq? Aku tak berani nak jawab, aku tak tahu. Maksud dia ada perkara yang sahabat pun tak faham. Dan tak ada masalah untuk kata tak faham. So ayat ni, saya tak pasti. Bila diturunkan, sahabat semua faham bumi ni bulat ke? Ada sahabat faham bumi mendatar ke? Wallahu a'lam bishawab. Sebab nak kata dia muhkamat ke mutasyabihat ke, susah untuk saya. It's very difficult for me to answer that question. Fakta dia muhkamah, sains dia muhkamah. Okay? Sebab tu ayat ni ada 2. Ayat Quran dan ayat alam. Ayat Quran pun ada muhkamat dengan mutasyabihat. Ayat alam pun ada muhkamat dan mutasyabihat. Ada fakta-fakta sains yang tak clear. Dia samar-samar. Dia mutasyabihat. Ada fakta sains yang berbentuk muhkamah. Ayat Quran pun sama juga. Ada yang muhkamah, ada yang mutasyabihat. Dia kan saling cermin-mencermin satu sama lain kan. Soalan kedua. Saya ada dengar geng-geng Salafi so-called Salafi ni, dia cakap cara dia tengok sahabat berpendirian dengan ayat-ayat seperti ni kan, dia orang tak tanya banyak. Dia orang cakap itu apa yang Nabi bagi tahu macam sama ke macam yang ustaz cakap tadi? Betul ke macam tu? Macam dia orang punya, dia orang cakap sahabat ni bila dapat satu ayat dari Nabi, dia tak tanya lebih-lebih macam apa maksud dia kan, macam kita ni lah. Sahabat tapi kalau dia tak faham dia tanya lah. Boleh tanya juga. Macam sahabat tadi tu. Betul lah.
Dia tak clear kan. Clear. So dia pergi jumpa Nabi. Kan? So kalau dia tak faham dia tanya. Okey. Sebab kalau tak faham perintah Nabi tu macam nak buat, perintah Allah macam nak buat. Kan? Kena faham. Kalau tak faham kena tanya. Cuma dia orang tak masuk ke dalam isu-isu yang Tak sampai akal dia orang. tanda aras kat mana tu kena stop. Susah untuk saya tentukan. Sebab sahabat-sahabat Nabi pun berbeza-beza kemampuan akal mereka. Kita tak boleh kata semua sahabat Nabi sama tahap kebijaksanaan, sama tahap ilmu. Tak. Betul tak? Betul. Macam wanita yang Nabi tanya tu, wanita Di mana Allah tu? dia ada hadis lain. Dia ada mutadarib sikit riwayat hadis tersebut. Ada yang mengatakan Nabi tak tanya aina Allah. Nabi tanya dia, adakah kamu bersaksi bahawa aku Rasulullah? Atau adakah kamu bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah? Itu lebih make sense. Sebab apa? Nak tentukan keislaman seseorang, kita tanya dia Betul. tentang Allah, bukan Allah mana. So ada tadaruk. So ada ulama yang mentarjihkan lafaz yang atashhadina an la ilaha illallah. Adakah kamu bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah? Okey? Ustaz, untuk orang-orang macam ni yang ambil satu benda secara zahir ni kan. Saya teringat sebab Dr. Zami pernah cakap satu benda mazhab zahiri. Macam tu juga kan. Dia apa-apa semua dia secara zahir semua benda dia tengok kan. So yang saya terfikir tak boleh kita sebagai kita yang dah faham ni kan. Kita kesian dengan dia orang sebab kita pun tahu manusia, kita tak boleh pukul rata. Setiap orang ada level-level berfikir dia. Betul. Kan. So bila orang yang macam tak sampai lah guna ayat tarikat sikit kan. Tak sampai lagi dia orang ni. Makam dia tu tak sampai lagi kan. So kiranya kalau dia orang ni tak sampai, boleh jadi ke sebenarnya dia orang pun di sisi Allah boleh jadi dia orang tak bersalah sebenarnya. Memang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menanggungkan manusia sesuatu yang dia tak mampu tanggung. Sebab Allah juga yang mewujudkan persoalan-persoalan macam ni kan. Menyebabkan kita Kejahilan bukan dosa. Kejahilan yang disengajakan itu dosa. tapi yang jadi salahnya bila dia pergi ekstrim dan dia pukul rata semua orang kafir. Dia kafirkan orang. Understand? Sebab benda ni mutasyabihat, dia bukan muhkamat. Kalau muhkamat awak nak kafirkan, tu tak ada masalah. Kan? Ada pula geng, jangan kafirkan siapa langsung. Langgar muhkamat pun tak ada masalah. Itu ekstrim sebelah mana pula. Okey? Ada point saya tadi saya nak cakap terlupa. Okey, tak apa. So, kemampuan manusia tu dia ada tahap dia masing-masing. Kan? Kejahilan yang disengajakan berdosa. Kejahilan yang tidak disengajakan dan kemampuan akal yang tidak disengajakan tak berdosa. Kalau awak bodohkan akal awak dengan mengambil substance, awak berdosa tak? Bila awak buat keputusan yang bodoh lepas tu. Faham? Okey. Kejahilan disengajakan ni macam mana? Ada time untuk belajar, malas. Ada time, ada alim untuk ditanya, ada buku untuk dibaca. Tak nak buat. Lepas tu masuk ajaran sesat. Lepas tu kena tipu. Lepas tu duit kena curi. Isteri kena rampas oleh syekh yang palsu. Dia berdosa tak? Dosa. Kenapa dia berdosa? Dia pilih jalan dia yang tu. Itu adalah kejahilan terpilih. Tapi kalau kejahilan yang bukan pilihan dia, macam kita manusia tak boleh tahu semua benda. Tapi awak nak masuk satu kumpulan, awak kena tahulah. Kan? Usaha sedaya upaya awak untuk check. Ni ada tak? Kawan saya masuk Ustaz. Saya tengok muka saya ni bercahaya, saya join Ustaz. Kan? Itu tak boleh. Itu alasan-alasan yang tidak boleh diterima. Kan kalau awak sesat, awak juga bersalah. Sebab awak tidak mempersiapkan diri awak dengan ilmu yang sepatutnya. Bukan jadi ulama. Tak. The basic requirement for you to know what's going on. Ada ragu, kena tanya orang lain. Jangan asyik tanya orang kat dalam tu. Orang kat dalam tu mestilah dia kata tak ada salah. Kan? Ni syekh ni boleh pegang-pegang perempuan ni. Tak ada masalah. Kan? Dia syekh, dia tak ada nafsu dah. Tarikat tu Kejap. Dia patut buat apa? Tanya orang kat luar. Dia kalau pergi tanya orang kat dalam, mesti semua kata okey. Semua murid. Tanya orang kat luar. Pak, cara tanya pun kita kena belajar. Nak pastikan kebenaran satu dakwaan.